A'udzubillahi sammin alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin wa hamdan syakirin. Wa hamdan sabirin wa hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebagai suatu kebenaran, dan rezekikanlah kepada kami untuk menurutinya. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu sebagai suatu kebatilan, dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Firman Allah yang bermaksud, demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam satu contoh suri teladan yang terbaik bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah, bagi mereka-mereka yang mengharapkan hari akhirat, dan tentunya mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebanyak-banyaknya. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Terima kasih pengurusi majlis merangkap pengurusi surau ya Batu Tiga, Karak, dipanggil apa ni? Karak Setia ya. Seluruh jawatan kuasa, Sahabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, hadirin dan hadirat para tamu Allah yang saya muliakan sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah. Malam ni kita dapat bertemu bersama ya dalam program yang telah disusun ya, dirancang sekian lama. Sebagaimana disebut tadi baru saya ingat, sungguh kita rancang sebelum PKP lagi. Saya dah bagi tarikh pun setuju nak mari. Lepas tu dimaklum kata tak jadi sebab PKP lah. Alhamdulillah sekarang datang, ada beberapa negeri masih PKPB. Ya, kita di Pahang ni alhamdulillah masih lagi terkawal. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah, malam ni dapat kita bertemu bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di peringkat ya surah Qaryah kita ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah. Satu. Yang kedua, mudah-mudahan ianya menjadi suatu perkara yang akan dibanggai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan, kita bertemu malam ini kerana Nabi, kerana kita nak menterjemahkan rasa sayang dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi ni tuan-tuan, dia bukan main-main. Ya, dia bukan benda main-main. Ya, bukan cinta-cinta biasa-biasa ni. Ya, masakan tidak Nabi disebut sebagai kekasih Allah. Ya, Nabi yang Allah Taala bagi kepada Nabi kita ni kelebihan yang tidak ada kepada Nabi yang lain. Ya, lebih Nabi kita ni banding Nabi-Nabi lain, walaupun Nabi lain Nabi juga. Ya, tetapi kalau nak dibandingkan dengan Nabi Muhammad, ya, terlalu istimewanya Nabi kita. Mana buktinya? Tuan-tuan, kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala seru Nabi-Nabi ni dengan nama masing-masing. Ya Nuh, Ya Yahya, Ya Zakaria, Ya Musa, Ya Ibrahim. Ya, dalam Quran
Allah Ta'ala menggunakan istilah panggilan, satu panggilan yang cukup manja kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal mudzammil, ya, ila akhirih. Ya, ulama panggil, ulama telah gambarkan kepada kita bagaimana panggilan yang Allah Ta'ala panggil kepada Nabi ni terlalu istimewa. Dan dalam Quran kita akan jumpa juga ayat yang Allah Ta'ala panggil. Tapi biasanya Allah Ta'ala akan terang lepas pada tu nak cerita Muhammad ni Rasul, Nabi. Contoh, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan Rasul. Allah Ta'ala jelaskan. Ya, dan panggilan-panggilan lain Allah Ta'ala panggil panggilan yang cukup istimewa. Ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi. Tuan-tuan, kalau Allah memuliakan Nabi kita, Nabi kekasihnya, dan Nabi ni Nabi kita, takkanlah kita tak memuliakan Nabi kita. Ya, baik, kita baca dalam hadis. Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi kata tak sempurna iman kamu sehingga aku lebih dikasihi, kata Nabi. Ya, berbanding dengan daripada ayah kamu, anak-anak kamu dan manusia seluruhnya. Nak kata Nabi ni, tuan-tuan, dia tak sama dengan mak ayah kita. Dia tak sama dengan kawan-kawan kita. Dia tak sama dengan bos kita. Ya, dia tak sama dengan mana-mana manusia yang datang ke bumi ini. Ya, kerana apa? Kerana Allah memuliakan Nabi ini dengan wahyu. Dan Allah mengangkat Nabi menjadi Rasul, menjadi kekasihnya. Ya, maka hingga Allah Ta'ala apa ni Nabi sebut, tak sempurna iman kamu sehingga aku lebih dikasihi. Satu hari Sayyidina Umar, bukan orang lain, Sayyidina Umar, sahabat Nabi, ya, di antara sahabat yang masuk Islam awal di kalangan Khulafa Ar-Rashidin. Ya, Sayyidina Umar mertua Rasulullah. Kalau Rasulullah mertua dia, Sayyidina Abu Bakar mertua dia. Sayyidina Umar mertua dia. Sayyidina Osman menantu dia. Sayyidina Ali menantu dia. Sayyidina Abu Bakar, apa gelaran dia? Siddiq. Kenapa Sayyidina Abu Bakar disebut As-Siddiq? Sehingga Nabi kata lawazina iman Abi Bakrin. Ya, kalaulah ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman umat ini, la rajah, lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar. Kerana dia membenarkan Nabi. Di saat orang tak menerima dakwah Nabi, orang tolak dakwah Nabi, dialah insan yang mula-mula datang, yang beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ya, dia membenarkan apa yang Nabi ceritakan, yang Nabi kisah, apa yang Nabi bawa, semua dia benarkan. Maka gelaran yang selayaknya yang dapat kepada Sayyidina Abu Bakar ialah As-Siddiq. Maka kita pun hari ini masyhur dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar, apa gelaran dia? Siapa boleh jawab? Boleh balik awal. Macam pakai balik awal. Gelaran kepada Sayyidina Umar ialah Al-Faruq. Kenapa Al-Faruq? Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, ya, apa ni, gelaran dia ialah Al-Faruq, pembeza di antara perkara benar dengan perkara salah. Dia orang yang sangat bersemangat, ya, orang sangat berani. Kira-kira kalau belum masuk Islam ni gedebel tak ada dah, tuan-tuan. Ya, kira-kira memang, oi, ya, pernah ketika Sayyidina Umar pernah bercita-cita Nabi Muhammad masuk Islam. Ya, tetapi Allah memuliakan Sayyidina Umar ini dengan berkat doa Nabi kita. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil ummain. Allah kuatkanlah Islam ni dengan salah seorang daripada dua ummah. Zaman Nabi hari itu terkenal ada dua ummah. Satu ummah Sayyidina Umar, satu lagi ialah ummah ataupun Amru bin Hisham, iaitulah Abu Jahal.
kad pengenalan Mekah dia ialah Amru bin Hisham. Itu ikut pendaftaran JPM, Jabatan Pendaftaran Mekah. Jabatan Pendaftaran Negara Mekah. Ya, nama dalam kad pengenalan Amru bin Abu Jahal ni, kalau kita terjemah Abu Jahal ni apa makna tuan-tuan? Bapak goblok. Bapak bodoh. Jahil. Abu Jahal bapak bodoh. Dan bukan orang lain tuan-tuan. Pak saudara Nabi. Ya, bapa saudara Nabi. Ya. Kemudian pernah satu hari Nabi sebut, hebat kamu wahai Umar. Hebat kamu wahai Umar, laluan yang kamu lalu, syaitan tak lalu laluan kamu. Tuan-tuan, Umar ni zaman tak Islam, Grebel Samsung tuan, bila masuk Islam, dia menggunakan kelebihan yang ada pada dia untuk mempertahankan Islam. Ya, sebab tu bila dia masuk Islam, kita baca dalam sirah, dalam kitab sirah Rahik Makhtum diceritakan bagaimana Sayyidina Umar pegang pedang dengan pedang yang panjang tu tuan-tuan, di tawaf Kaabah tu, berlerek pedang ni, pusing Kaabah tu, dia kata al-yawma qad aslama Umar, hari ni Umar dah masuk Islam. Siapa-siapa yang nak meyatim piatukan anak-anaknya dan nak menjandakan isteri-isterinya, sila bertemu Umar di belakang lembah sana. Masa tu Abu Jahal, ya, dan abu-abu yang lain lah, duduk lepak situ, bin Nawai betul dia kata. Masuk Islam juga Umar ni. Ya, tapi hebat tak hebat Umar ni sampai tahap tu lah tuan-tuan. Sahabat kita ni, sayang sikit kita, waktu samsing bukan main samsing. Tapi bila hijrah, orang hina Islam pun kita tak bangkit, kita tak lawan. Waktu samsing dulu, ya, kaki apa yang tak ada kat kita? Ya, kaki lepak, kaki belaka, kaki lah, kaki gaduh, kaki belaka. Tapi bila orang hina Nabi, setelah kita hijrah, dia jadi warak tak menentu, warak tak masal ni. Dia tak bercara dah ke orang lain. Sepatutnya dia kena jadi macam Sayyidina Umar tu. Baru yalah. Kan? Masuk Islam, gunakan kelebihan yang ada pada dia untuk mempertahankan Islam. Siapa hina Islam, siapa hina Allah, siapa hina Nabi, ni Nabi yang kita bincang ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Bukan manusia biasa. Ya, manusia yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala memuliakan Nabi kita. Ya, sehingga disebut ada satu kaum, dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, nahnu nuhibbu rabbuna. Kami ni sayang pada Tuhan ni, pada Allah. Nabi tak boleh jawab. Nabi tak jawab sebab tak tahu nak jawab macam mana. Tunggu wahyu turun. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Waktu kita ni tuan-tuan, okey, saya tanya tuan-tuan, apa hukum kita cinta Allah? Hukumnya wajib. Ya, apa makna wajib? Okey, ni ustaz tanya, ustaz jawab, ya. Senang. Tanyalah ustaz dan ustaz yang jawab. Apa hukum apa hukum mencintai Allah? Wajib. Apa makna wajib? Wajib ni ialah ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu ma tarikuhu. Buat dapat pahala, tinggal berdosa, tu makna wajib. Kita kata kita sayang Allah, kita cinta Allah, kita ni hamba Allah, tuan-tuan, kita kena buktikan. Kita kena bukti. Awak agama apa? Islam. Buktikanlah. Ya, tunjuk IC, kita boleh syahadah, kita boleh sebut Allah, kita boleh sebut sifat-sifat Allah, kita boleh sebut sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, kita kenal Nabi, kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, kena buktikan. Tak cukup hanya dengan kita dakwa, kami ni sayang Allah, kami ni sayang Allah. Bila kaum ni kata, ya Rasulullah, nahnu nuhibbu rabbuna, kami ni kaum yang Allah. Nabi tak nak jawab apa, sehinggalah wahyu turun, lalu Nabi bagi tahu sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi, qul ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu betul-betul cinta Allah, Nabi kata kamu kena ikut aku. Berarti kita kena ikut Nabi. Berarti kaum yang dakwa dia cinta Allah, dia kena turut Nabi. Quran sebut, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang bersama Rasul, Allah kata hendaklah kamu ikut. Dan apa-apa yang ditegah melalui lisanul Rasul,
melalui perbuatan Rasul, hendaklah kamu tinggalkan ia. Ya, jadi tak kenalah kalau kita kata kita ni sayang Allah tapi kita tolak Nabi duduk tepi. Sayang Allah semayang, tidak. Ya, Allah datangkan perintah semayang, puasa, zakat, haji dan yang lain-lain. Tuan-tuan, siapa yang perintah semua ibadat ni? Allah. Kita tak akan tahu bagaimana semayang, bagaimana kaifiat semayang, bagaimana kaifiat puasa, bagaimana kaifiat haji, bagaimana kaifiat bayar zakat dan seumpamanya. Yang ajar siapa? Yang ajar ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab tu dalam ayat tu Allah Taala sebut surah Ali Imran ayat 31 ni, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Bukan setakat Allah cinta kita tu berbalas dengan Allah kasih kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita lagi. Ya, tuan-tuan, kalau kita nak dosa kita diampun, ya, kita tidak ada pilihan depan kita melainkan kita kena turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah malam ni kita sambut, ya, meraihkan, ya, hari kelahiran junjungan besar. Ulama khilaf tarikh kelahiran. Ya, tarikh kelahiran ulama khilaf. Ada yang kata 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ni tuan-tuan, sehingga Pahang cuti, Malaysia cuti, ya, jabatan-jabatan kerajaan cuti 12 Rabiul Awal. Tapi ada orang 12 Rabiul Awal cuti, dia isi dengan benda-benda lain, dia pergi mancing, dia pergi hiking, dia pergi semua-semualah. Saya tidak kata benda tu salah, ya, tetapi alangkah cantik dan indah kalau 12 Rabiul Awal itu kita adakan majlis maulid umpamanya. Ya. Dan ni ada juga orang duk sebut maulid-maulid ni Nabi tak buat. Ya, memanglah maulid tapi Nabi tak buat, tapi di sana ada hadis yang Nabi sebut, ya, tentang Nabi berpuasa pada hari Isnin, dan Nabi sebut pada hari Isnin lah aku dilahirkan. Ya, hari Isnin ni, Isnin Nabi dilahirkan. Hari Isnin Nabi SAW wafat. Hari Isnin Nabi diangkat menjadi Rasul, ditabal, dilantik menjadi Nabi. Ya, menjadi Nabi dan Rasul. Hari Isnin Nabi masuk kota Mekah, kota Madinah, hijrah sampai Nabi dekat Madinah hari Isnin. Ya, dan hari Isnin jugalah berlaku peletakan Hajarul Aswad. 5 tarikh hari Isnin ni. Imam Ahmad riwayatkan hadis ni, dia kata hari Isnin tidak ada khilaf ulama sepakat bahawa Nabi lahir hari Isnin. Dan Nabi sebut bahawa hari Isnin adalah hari aku dilahirkan. Dan tuan-tuan, kalaulah kita nak kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Berarti banyak lagi lah benda kita buat zaman ni Nabi buat. Betul tak? Betul tak? Ha? Lepak kedai mamak Nabi buat. Ya? Tembang, lepak kedai kopi, ya, isap rokok Nabi buat. Lagi Nabi tak buat. Tapi hak bercakap pandai ni tuan-tuan, dia macam-macam lagi buat. Ya? Nak bagi tahunya ada benda yang Nabi tak buat, bukan bermakna kita tak boleh buat. Dan okey, kita tanya dia balik, ada tak dalil hak Nabi larang? Dia pun tak akan jumpa dalil yang Nabi larang. So kalau suruh tak ada, larang tak ada, hukumnya harus je lah. Dan cantiknya tuan-tuan, bila kita adakan sambutan Maulidur Rasul ni, apa yang kita buat? Ya, kita buang masa ke? Tak. Kita adakan tausiah, kita adakan tazkirah, kita ada pengkesahan sirah Nabi, kita bercakap tentang hadis Nabi. Ya, kemudian pula, ya, setengah-setengah tempat ada jamuan. Ni ada jamuan apa ni? Ada, alhamdulillah. Seriau juga tanya. Sebenarnya strategi tanya tu tuan-tuan, ya. Saya nak beritahu tuan-tuan. Dan antara yang Nabi suruh, kalau kita baca dalam sirah, Nabi sampai daripada Mekah pergi ke Madinah, antara hadis awal yang Nabi riwayat, Nabi sebut kepada sahabat-sahabat ni, apa dia Nabi suruh? Pertama Nabi kata apa? Afsyus salam. Ayyuhan nas afsyus salam, Nabi kata. Yang kedua ialah wa at'imut ta'am. Yang pertama Nabi kata kamu sebarkan salam. Kita mari musim Covid ni nak salam berjabat tangan, ada orang berani, ada orang dia tak berani, dia kira tak salam. Biar kita orang tusuk macam mana pun dia pakai dak. Ya, tapi kita alhamdulillah, tak apalah tuan-tuan, demokrasi boleh pilih, nak salam boleh, tak nak salam pun boleh. Ya, nak salam pun boleh, nak buat macam mana? Musim zaman ni, waktu ini. Ya, nak salam pun boleh, lepas tu timbul macam-macam. Bila tak salam dia buat macam mana? Dia buat macam penungguk gitu kan. KKM pun dah tegur, bersentuhan. Tak boleh juga, kira tak lulus tuan-tuan KKM. Hak lulus je macam mana? Tuan-tuan kena buat daripada jauh macam tu. Ya. Jadi waktu dia tak bersentuh.
Hei, hei. Cuma kalau salah faham dia jadi benda lain. Ya. Tuan-tuan. Ya. Tak apalah. Tapi nak sebutnya kita masih lagi boleh bagi salam. Assalamualaikum. 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 Tuan-tuan, lepas pada ni, ini sunnah Nabi. Ya, yang Nabi suruh kita buat. Kalau kita cinta kat Nabi, mari kita sama-sama berusaha turut beberapa sunnah-sunnah yang kita kalau boleh nak buat belaka-belaka. Tapi takat mana hak kita boleh buat, mudah untuk kita buat, kita cuba buat. Ya, dan dia menjadi suatu indikator penting bila kita cakap kita cinta, kita sayang kepada Nabi ini. Ya, afsyus salam. Satu. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Bagi makan, jamu orang makan. Wa knuri, jamu orang makan. Sebab tu tuan-tuan kena muhasabah. Lama mana dah kita tak jamu orang makan. Ya, dia jamu makan ni tuan-tuan bukan nanti besar-besar. Kadang-kadang kita pergi kedai. Duduk dalam kedai. Berasa tengok, hari ni nak belanja lah orang satu kedai ada pagi ni. Bayar je. Ya. Tak payah lepas tu. Okey tuan-tuan semua, saya dah bayar ni. Okey, boleh up di Facebook masing-masing tu habis jahanam lah. Ya, tu jadi lain macam lah pula. Ya, so biasa. Bagi orang jamu orang makan. Jamu orang makan Nabi suruh. Kemudian yang ketiga ialah Nabi kata apa? Wasallu bil lail wan nasun niyam. Dan kamu semayang malam kata Nabi, dikala waktu manusia tidur, tadkhulu jannatus salam. Dan waktu tu kamu masuklah syurga melalui pintu babus salam ataupun jannatus salam. Allahu akbar. Ya, inilah Islam tuan. Ya. Saya katakan tadi, saya bacakan kepada tuan-tuan hadis yang kita renung sama-sama. Nabi kata apa? Tak sempurna iman kamu, tak sempurna iman. Ya, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman salah seorang di kalangan kamu. Hatta aku nak ahabba ilai, sehingga aku kata Nabi dikasih. Umar tadi ni dia kata apa? Ya Rasulullah, aku kasihkan kamu selepas aku kasihkan diriku. Nabi kata Umar, tak betul, tak betul. Aku kasih kamu kasih aku lebih daripada yang selainnya. Umar pun ulang balik sebut, ya Rasulullah, aku kasihkan dirimu mengatasi kasihnya pada diriku. Barulah benar kamu wahai Umar. Allah, kalau kita baca, kita akan jumpa sahabat-sahabat yang sangat rindu cinta Nabi ni. Antara yang rapid cerita yang masyhur ialah Thauban radhiyallahu an. Thauban ni tuan-tuan terpisah dengan Nabi. Dia ni siapa? Dia ni maula Rasulullah. Ya, yang duduk jaga rapid dengan Nabi ni. Ya, sangat rapat. Satu malam dia terpisah, tidur asing-asing. Malam tu tak boleh tidur dia. Tuan, dia kata kalau dunia lagi dah terpisah dengan Rasulullah, macam manalah di hari akhirat nanti. Menyebabkan mata dia memang pagi esok bergegas awal dia pergi ke Masjid Nabawi. Semayang subuh pagi tu bersama dengan Nabi. Dan Nabi jadi imam. Dan Nabi biasa lepas semayang Nabi pusing menghadap jemaah. Menghadap jemaah datang. Nabi pusing, Nabi tengok kelihatan wajah Thauban berubah. Wajah berubah, dia tak cukup, mata merah, wajah berubah. Lalu Nabi, lepas habis semua, Nabi tanya dia, wahai Thauban, adakah kamu tak sihat? Ya, tidak Rasulullah. Dah kenapa? Sampai nampak wajah berubah macam tak sihat? Dia kata, Rasulullah, aku terfikir tak boleh tidur malam kerana aku terlalu rindu pada kamu. Dengan kamu, bagaimana nanti hari akhirat? Sudah tentu kalau kita masuk syurga, kamu masuk syurga, tentu syurga yang kamu masuki lebih baik, ya, lebih tinggi, lebih mulia daripada syurga yang aku masuk. Tetapi kalau aku ditakdirkan masuk neraka, lagilah aku tidak bertemu dengan kamu ya Rasulullah. Ya, Nabi SAW pun disebut dalam riwayat, Nabi terdiam. Ini nak jawab apa? Ya, sehinggalah Nabi sebut dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, radhiyallahu an. Nabi kata, siapa-siapa yang mengamalkan sunnahku, dialah orang yang mencintaiku. Dan siapa-siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di syurga kelak. Ya, al-mar'u ma'a man ahabbah. Ya, seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dikasihinya. Tuan-tuan, kita ni dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita ada orang-orang yang kita kasihi, kita sayang. Isteri kita,
suami kita, pasangan kita, anak-anak kita. Sayang. Kita sayang lagi harta benda, sayang. Jawatan, sayang. Pangkat, sayang. Tuan-tuan, sayang benda-benda ni semua, silakan sayang. Tapi jangan sayang semua benda ni mengatasi sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan, tuan-tuan. Jahannam kita. Ya. Sebab tu Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 awal tadi. Allah Taala sebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demi sesungguhnya bagi kamu, kata Allah, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suatu contoh suri teladan yang terbaik. Bagi siapa? Pertama, liman kana yarjullah. Pertama, bagi orang yang mengharapkan Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan malam ni, kita ni mengharapkan Allah ke tidak? Kita mengharapkan Allah ke tidak? Kita mengharapkan Allah. Sudah tentu kita mengharapkan redha Allah, kita mengharapkan keampunan Allah, kita mengharapkan redha Allah, keampunan Allah, kita kena turut Nabi. Kena turut Nabi, tak ada pilihan. Sebab tu siapa yang turut Nabi, dia akan selamat. Ya? Nabi sebut, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tak akan sesat sampai bila-bila. Kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan, dalam hadis tu Nabi kata, lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tak akan sesat sampai bila-bila. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Lan tadillu abada. Belajar kalau kita belajar bahasa Arab, lan itu ialah, dia panggil harful lan, nafyu istiqbal. Dia nafi selama-lamanya. Berarti kita faham, kalau pegang dengan Quran dan hadis, kita tak akan sampai bila-bila tak akan sesat. Mafhum mukhalafah dia, kalau kita tinggal Quran hadis, kita akan sesat sampai bila-bila. Sampai bila-bila kita akan sesat. Ini yang penting bila kita faham bahasa Arab, kita faham. Ini yang Nabi sebut. Quran juga menggunakan istilah la dalam beberapa ayat. Antara lain, walan tarda ankal yahud. Sekali-kali orang Yahudi tak akan redha dengan kamu. Sebab tu bangsa Yahudi, tuan-tuan, mari sukan, atas nama sukan, atas nama ekonomi, atas nama apa semua. Tuan-tuan, Allah dah sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud. Sekali-kali orang Yahudi tak akan redha. Mana kita tahu? Mana kita lebih tahu ke Allah lebih tahu? Hati perut Yahudi, Allah lebih tahu. Sebab itu Allah sebut lan tarda. Allah menggunakan istilah lan. Lagi mana? Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan melainkan apa yang kamu bagi, barang yang kamu sayang. Tuan-tuan, kita bagi kadang-kadang barang yang memang kita tak sayang. Tuan-tuan, kalau kita bagi barang yang kita sayang, nilainya sangat tinggi. Tapi kalau kita bagi tu barang yang tak sayang, beli barang, bagi kat jiran sebelah, mengambil kira sebab lauk tu mungkin dah lauk semalam. Beli sayur pun dah kuning, bagi tu kat orang rumah. Ni packing, bagilah jiran sebelah, nampak kuning dah tu. Sepatutnya pergi beli barang tu, plan siap-siap nak bagi kat jiran sebelah. Itu yang paling baik, itu yang terbaik. Ya? Tuan-tuan derma RM1 dengan RM100, mana yang tuan-tuan sayang? Jawab kalau berani. Ya? Mana tuan-tuan sayang? RM1 dengan RM100? Oi, tak bunyi. RM1 dengan RM100. Ini makcik-makcik belakang. RM1 ke RM100 kita sayang? 100 tu yang kena derma. Ya, hak sayang tu lah hak kita kena derma sepatutnya. Ya, sebab tu ada orang dia silap derma, lepas habis program dia mari semula, dia jumpa balik Tok Imam, saya tersilap derma, dia kata. Saya nak derma RM5 je, termasuk RM100. Kebetulan masa tu blackout pula. Minta balik tuan-tuan. Ya? Allahu akbar. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya. Ulama khilaf tarikh. Ada yang kata 12 Rabiul Awal. Ada yang kata 9. Tuan-tuan, saya nak syorkan kepada tuan-tuan. Pertama, bukti sayang kita cinta kepada, saya katakan tadi tuan-tuan, cinta Allah kita kena buktikan. Cinta Rasul kita kena buktikan.
Tak cukup hanya dengan berselawat, tak cukup selawat kena. Ya, Nabi sebut man salla alayya marrah sallallahu alaiha biha asyarah. Siapa yang selawat padaku sekali, Allah selawat pada dia 10 kali. Tuan-tuan, Allah Taala ni, ya, dia perintahkan kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita haji. Dia tak semayang. Allah tak semayang, dia tak puasa, dia tak perlu zakat, dia tak perlu haji, dia Allah. Tapi dalam bab selawat, dia suruh kita selawat, dia selawat. Allah selawat. Mana dalilnya? Kita selalu dengar. Ya, kelupa dah lama tak pergi sembahyang Jumaat. Ya, masih ingat kan? Masih segar dalam ingatan. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Maka kamu wahai orang yang beriman, Allah seru kita. Allah seru kita, tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, saya nak tanya tuan-tuan, kita ni beriman ke tidak? Tak kuat mana bunyi ni. Kita ni beriman ke tidak? Tuan-tuan ya, alhamdulillah. Memang kalau ditanya dalam Quran ni, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia ni dia termasuk beriman tak beriman. Nama kata manusia, dia tidak beruk, dia tidak apa ni monyet, dia tidak arnab, dia tidak kambing, dia orang. Ya ayyuhan nas, kena pada dia sekali. Islam ke tak Islam? Hei manusia. Ya. Dan yang ketiga Allah sebut ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. La ta'tadhirul yaum, jangan kamu lari daripada pada hari ini. Innama tujzauna bima kuntum ta'malun, kamu akan dibalas dengan apa yang telah kamu kerjakan di atas muka bumi dulu. Ni Allah seru pada orang kafir. Orang beriman pun ada, ya, manusia pun ada. Baik, kalau kita tengok dalam kitab Jawharatut Tauhid, kitab Jawharatut Tauhid ni dia bincang, tidak memada dengan bila ditanya orang tentang iman, kita kata insya-Allah. Alhamdulillah, saya tanya sini saya tak dengar insya-Allah. Ada tempat-tempat saya yang tanya, kita ni beriman ke tidak? Insya-Allah, dia kata. Insya-Allah ni maknanya dia panggil i'tibar ma yakun, benda yang akan datang. So dalam bab keimanan, kita tak boleh kata insya-Allah, kita kena sebut dengan yakin lah. Ya, bila ditanya orang, awak ni beriman ke tidak? Beriman. Ya, beriman ke tidak? Beriman. Kena jawab dengan yakin sebab dia iman. Dia tak boleh jawab insya-Allah. Insya-Allah ni kalau kita tanya, contoh kan, pengurusi masjid, pengurusi surau, kalau kita tanya nak nikah seorang lagi ke tak? Insya-Allah tu betul. Insya-Allah tu tepat, ya. Cuma lambat sebut tu mungkin pasal ada akak belakang orang kali. Ya, ada orang rumah belakang. Ya. Insya-Allah ni benda yang awak pergi kenuri esok, insya-Allah. Awak yang pergi surau malam ni, insya-Allah. Anak kahwin lagi, insya-Allah. Hak tu betul. Tapi dalam bab iman, kita kena tunjuk yang yakin bahawa iman dia bukan barang main-main. Ya, maka bila Allah seru ya ayyuhalladzina amanu, sifat orang beriman ni, dia dengar, dia tunduk, dia patuh. Sami'na wa ata'na. Ya, bila Allah Taala sebut wahai orang beriman, selawat salamlah kamu ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan, ulama bincang selawat ni. Ya, selawat Allah pada Nabi maknanya lain. Selawat malaikat pada Nabi maknanya lain. Selawat kita pada Nabi maknanya lain. Selawat Allah pada Nabi maknanya ialah rahmah. Ya, rahmat dan kemuliaan kepada Nabi. Ya, ini disebut oleh Ibnu Kathir. Ya, selawat Allah kepada Nabi bermakna rahmat Allah kepada Nabi dan juga memuliakan kedudukan Nabi. Selawat malaikat kepada Nabi dengan makna, ya, dengan makna doa. Ya, dan selawat malaikat kepada Nabi dengan makna rahmah. Selawat Allah kepada Nabi dengan makna rahmat dan kemuliaan. Selawat malaikat kepada Nabi dengan makna selawat kita dengan mana doa wal istighfar, doa dan minta ampun. Selawat malaikat kepada Nabi ialah kemuliaan. Ya, tuan-tuan, berbeza. Sebab tu kita kena banyak selawat. Nabi sebut, ya, aulan nasu bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan. Orang yang paling hampir dengan aku pada hari akhirat kelak ialah orang yang banyak selawat mereka kepada aku. Ya, jadi kita kena banyak selawat kepada Nabi. Tuan-tuan,
Pertama, ya, bukti sayang cinta kita kepada Nabi ni, ya, pastikan di rumah kita ada buku-buku hadis. Ya, soalan, berapa hadis yang kita hafal sepanjang hidup kita ni? Hak kita kata kita sayang kat Nabi, sayang kat Nabi. Ratusan ribu hadis Nabi sebut. Berapa hadis yang kita hafal? Ya, 10, 20, 30, 100. Ish, tak apa Ustaz, kamu ni orang Melayu, bukan orang Arab. Ya. Oh, susah Ustaz. Ada mafhum terjemahan, mafhum pun padan dah. Okey, tak apalah, tak apa juga. Banyak mana dah hadis yang kita belajar? Hak kita dok kata kita sayang kat Nabi ni, banyak mana dah hadis yang kita belajar? Berapa dah kita hadis yang kita habis? Yang kita bertemu ni, Nabi cakap apa, Nabi cakap bab bersuci, ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. Hak Nabi cakap ni, hak kita belajar ni. Sebab tu tuan-tuan, ya, saya sebut di rumah kita jangan tidak ada kitab-kitab hadis, ya, yang mesti ada di rumah kita. Selain daripada kita boleh baca, kita belajar di surau di masjid, ya, dan kita boleh hafal, itu paling baiklah tuan-tuan. Ya. Tapi kalau kita hadis pun tak ada, yang banyak di rumah bukan kitab hadis, yang banyak ialah hadis. Hadis komputer tu banyak. Saya pernah pergi rumah satu orang tuan-tuan, Masya Allah, ni sampai melekat dalam ingatan saya. Tuan-tuan, kotak rokok ni penuh dinding ni. Kotak rokok penuh dinding. Sambil-sambil dia duduk racik rokok kan. Masa tu dia dah berusia, dia mix, dia campur, dia isap rokok dengan cengkeh. Dia duduk buat. Dia kata tu, saya pun kata, Atuk, ni nak tunjuk kat siapa ni? Saja dia kata. Daripada rokok, bayangkan daripada dinding awal tu disusun rokok up to date tu tengah-tengah atas-atas lah. Ya, tapi hak sebelum-sebelum tu, tuan-tuan masih ingat rokok Dunhill? Masih ingat? Ke ada lagi Dunhill ni? Ada lagi? Siapa yang ni rokok Tegar? Ya. Surya apa saya panggil? Bukan Surya Perkasa Hitam. Gudang garam. Ada lagi gudang garam sekarang? Sini tak ada. Ya, gudang garam sedap isap apa? Lagi sebelum tu rokok apa? Benson and Hedges. Ada lagi sekarang? Ada lagi? Oh, maknanya orang sini ramai lagi isap rokok Saya pun tak tahu dah, lama dah tinggal alam mengenali rokok-rokok ni. Ya. Tapi nak bagi tahu je, isap, ya, berhenti lagi baiklah tuan-tuan. Saya doakan mudah-mudahan ada kekuatan untuk berhenti isap rokok ni. Ya. Walaupun ada orang ni tuan-tuan, dia isap rokok, kadang-kadang, yalah, kadang-kadang dia pandai, dia ada hujah dia. Bila kita kata ni apa isap rokok ni, tuan-tuan ingat ada satu ketika kerajaan keluarkan signboard melalui Kementerian Kesihatan. Signboard di jalan-jalan highway, jalan-jalan besar ni, dia naik signboard, dia bawa gambar apa ni, paru-paru, kanser apa semua kan. Lepas tu gambar rokok bengkok itu kan. Dia tulis tak nak, pasal tak? Tuan-tuan ingat tak? Masa tu saya pernah naik dengan satu orang isap rokok. Saya kata, isap, berhentilah isap rokok tu, nampak tu. Saya kata, signboard tu nampak tu, isap rokok tu jadi macam tu. Dia kata, Ustaz, isap rokok bengkok macam tu memang cepat kanser. Dia kata kalau isap rokok lurus tak apa. Bengkok tu memang kanser. Ada hak kemah lagi kita kata ni, berhentilah isap rokok ni. Orang dah bercakap bab boykot Yahudi, boykot barang-barang apa semua ni. Ni Perancis pula ni, sehari dua ni. Ya. Hina Islam apa semua, kita boykot. Dia kata memang kita pun boleh nak boykot. Kalau boleh saya ni nak bakar kilang rokok tu, dia kata. Tapi tak mampu, bakar sebatang-sebatang lah, dia kata. Oi, pandai tuan-tuan. Dia bakar sebatang-sebatang. Ya, lambat lagi lah kilang nak tutup. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya. Saya memang orang lama ni dia macam itulah. Dia ada buah-buah dia. Kan. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak mikir. Ya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya nak katakan bahawa tuan-tuan pastikan rumah kita kitab hadis sebagai bukti sayang kita. Zuriat keturunan kita kena kenalkan dia dengan Nabi.
Lepas kalah je tukar kelab lain. Lepas kalah tukar kelab lain. Itu strategi selamatkan diri. Kalau tidak kena pula. Ya. Saya dulu pernah sokong Liverpool. Pernah kalah, tukar kelab. Biasa tuan-tuan. Ya, minat bola. Saya dulu tuan-tuan main bola ni gila bola tuan-tuan. Gila bola ni main sampai peringkat negeri. Dulu ni nampak macam ni. Tapi rahsia tuan-tuan, main simpanai pun. Ya. Main dalam peringkat negeri tuan-tuan, Piala Milo. Dapat allowance, duduk kompleks sukan negeri tu, dapat allowance. Mari pagi-pagi budak projek dia panggil, tanda tangan dapat allowance, dapat baju, dapat kasut. Ni macam minatnya bola. Waktu Piala Dunia, mak ayah balik kampung, kita pun panggil kawan-kawan. Masa tu telefon tak ada lagi. Panggil kawan-kawan, pakat tidur di rumah saya. Tidur di rumah ayah ni, pukul 1, pukul 2, tengok Piala Dunia. Masak nasi goreng apa semua sampai tahap tu. Punyalah kira-kira masa tu promosi pula masa tu kan. Apa ni, sembang bola, cakap bola, tidur bola, mandi bola, minum Coca-Cola masa tu. Masa tu punya iklan. Ingat lagi. Ya. Masuk isyak. Itu azan tu. Azan. Silakan. Silap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. لا حول ولا. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله Baik tuan-tuan, sikit lagi saya nak katakan bahawa kita boleh kagum tokoh-tokoh lain. Kenapa tidak kita kagum Nabi Muhammad SAW? Jadi tuan-tuan, tugas kita ialah kita kena perkenalkan tokoh Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad mesti diperkenalkan kepada keluarga kita. Berarti sebab tu saya kata, pastikan kitab-kitab hadis ada di rumah kita. Yang kedua, tuan-tuan kena beli, pastikan ada kitab sirah
sirah Nabi. Sirah Nabi tuan-tuan. Kita boleh baca sirah Ronaldo, Rivaldo, apa lagi? Salah, ya, Ryan Giggs. Kalau pemain bola hak Malaysia ni macam ramai lagi lah. Anak kita boleh hafal ni silsilah dia. Ya, tahu ni lahir mana, kelahiran mana, suka makan apa, artis lagilah pula. Ya, Allah tuan-tuan. Ya, saya tak bimbang takut hak ni kita kenal, tokoh-tokoh ni kita hafal, kita kenal, tapi Rasulullah kita tak kenal. Tuan-tuan, waktu kita mati nanti, soalan yang mula-mula yang akan ditanya nanti ialah, malaikat tanya apa dia? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Soalan kedua, wa man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Kalau hidup atas muka bumi ni, Allah kita tak kenal. Dan kita pula tak memperkenalkan Allah ni pada anak-anak kita. Kita duk sibuk dia supaya jadi ya orang yang berjaya dunia. Ya, suruh apa ni mengaji pandai-pandai nanti. Tapi kita tak percaya pun Quran yang ke mana, semayang, kenal Nabi ke tidak, mengaji surah agama tidak. Kita tak percaya tuan-tuan. Jadi sebenarnya dia sangat membinasakan kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Sebab soalan tanya man rabbuka, nanti dijelmakan rupa, ya tuan-tuan, rezeki siapa yang waktu hidup ni Nabi boleh datang dalam mimpinya. Nabi kata apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Siapa yang bertemu dengan aku, tengok aku dalam mimpinya, berarti dia tengok aku dengan wajah yang sebenar. Fa inna syaitan lam yatamathal bi. Syaitan tak akan menyerupai aku. Syaitan tak boleh menyerupai Nabi, tak boleh. Sebab tu kalau kita doa tuan-tuan, buat amalkan sunnah apa semua kan, sampai tahap Nabi datang jelma, kita kenal, oh Nabi. Sebab tu bila kita baca Syama'il Muhammadiyah, memang bincang bab Nabi, cerita wajah Nabi, kulit Nabi, uban di kepala Nabi ada berapa, muka Nabi, mata Nabi macam mana, jari-jari Nabi macam mana, uban di kepala Nabi tak kurang, tak lebih daripada 20 helai. Ya, perut dengan dada Nabi, ya, lurus. Sekira-kira kalau air turun itu terus meluncur. Kita air turun melompat air. Tu lebih kita lah. Ya, dia panggil PJK, perut jarak ke depan. Macam apa khabar semua? Ya. Tuan-tuan. Tak sedap tengok perut orang sebelah. Tengok perut sendiri ya. Tuan-tuan. Ya. Orang baik bincang ni, Nabi waktu berjalan laju. Nabi kepalanya mata tak liar, waktu berjalan tak liar ke kiri ke kanan. Itu di antara sunnah. Banyak sunnah, makan tangan kanan. Kul bi yaminik fa inna syaitan ya'kulu bi shimal. Oh, selawat Maulid Nabi ni kemain tegang orang kat tengkok. Ceramah tegang orang kat tengkok. Lepas tu minum tangan kiri. Ya, main bola pakai seluar pendek. Ni sunnah Nabi mana kita ikut ni? Ya. Sebab tu Nabi tak wajar kita ingat dalam waktu-waktu tertentu saja. Bahkan Nabi kita kena ingat dalam sepanjang hidup kita. Ya, sebab tu saya katakan tuan-tuan, hadis Nabi perlu. Yang kedua ialah kitab sirah. Saya nak cadangkan pada tuan-tuan, kitab sirah antara sirah-sirah yang terbaik yang saya pernah belajar dan saya pernah mengajar. Ya, sampai hari ni pun ada tempat yang saya mengajar sirah. Saya nak cadang tuan-tuan beli kitab Rahiqul Makhtum. Kenapa kitab Rahiqul Makhtum? Tuan-tuan boleh saja beli kitab sirah yang lain, tetapi kitab ni istimewa. Sebab antara lain dia pernah menang pertandingan kitab meriwayatkan sirah Nabi, ringkas, mudah faham, paling tepat. Bertanding dekat 60 negara, 60 individu ulama yang masuk pertandingan, Rahiq Makhtum ni menang. Jadi saya cadang kitab ni pasal ada terjemah dalam bahasa Melayu, tuan-tuan belilah tuan-tuan. Ya, beli, kita boleh baca, anak kita boleh baca. Sebab apa? Sebab Nabi kata, Allimu awladakum salasa khisal. Kamu ajar anak kamu 3 perkara. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, Addibu awladakum salasa khisal. Kamu kena adabkan anak kamu dengan 3 perkara. Pertama apa? Pertama ialah hubbu nabiyikum. Kamu kena ajar anak kamu supaya cintakan Nabi. Mana mungkin kita nak cinta orang yang kita tak kenal? Tuan-tuan kena perkenalkan dulu, baru datang cinta. Kenalkan dulu. Nabi Muhammad, Masya Allah, seawal kelahiran, saya nak sentuh sikit, seawal kelahiran, ya, menjadi kebiasaan orang Mekah ni tuan-tuan, bila lahir, iklan ni, siapa nak ambil, nak jadi anak susu. Itu biasa. Nabi kita Muhammad lahir anak yatim. Lepas berapa bulan, meninggal lagi. Apa ni, ibunya, yatim piatu. Iklan, orang datang ni, merata ceruk datang nak ambil anak susuan.
datanglah yang bernama Halimatus Sa'diyah, keturunan Bani Sa'ad, yang datang daripada kampung jauh, datang dengan suaminya. Dalam riwayat kata datang, dia pun datang bawa anak, bawa baby seorang. Datang dalam perjalanan, sampai-sampai waktu nak ambil Nabi Muhammad ni, baby hak nama Muhammad ni, Nabi kita ni, soalan biasa, siapa ayah dia? Sebab apa tuan? Sebab nak ambil anak susu ni, bukan nak ambil nak menyusu gitu je, tapi nak ada upah, nak dibayar. Maka bila ditanya, siapa ayah dia? Ayahnya sudah tidak ada. Ini anak yatim piatu. Kata Halimatus Sa'diyah, awalnya dia batalkan hasrat untuk ambil bayi yang bernama Muhammad ni. Ya, tapi dah tak ada pilihan. Bayi-bayi lain telah pun diambil orang. Dia pun pusing bincang dengan suami dia. Suami dia kata, ambil ialah. Kalau kita tak ambil, kita balik nanti, kita kena kecam. Kaum kita akan kecam kita. Akan kata macam-macam. Ya, tak ada lah, tak dapat lah, tak jadi pilihan lah, orang tak pilih awak sebagainya. Jadi menyebabkan dia kata, dengan berat hati aku ambil juga. Tuan-tuan, ni semua ni saya cerita ni, saya rujuk pada kitab Rahik Makhtum. Disebut Halimatus Sa'diyah bila ambil tu, dia kata, rupa-rupanya aku ambil Muhammad, bayi yang bernama Muhammad, berarti aku mengambil keberkatan. Waktu dia ambil bayi yang bernama Muhammad, Nabi Muhammad kita ni, dia ambil, dia menyusu. Bila dia menyusu, dia rasa badan dia segar. Dia rasa susu badan dia banyak. Sehingga susu sampai kenyang. Bayi yang datang bersama dengan dia pun nyusu sampai kenyang juga. Satu. Yang kedua, dalam perjalanan balik dia naik keldai tu, keldai dia jadi cergas, semangat, sehingga memotong keldai-keldai yang lain. Macam itulah. Ya. Kira-kira laju dalam gede-gede kan. Kedai kan laju macam tu. Laju tuan-tuan. Dia kata, aku rasa pelik. Aku rasa macam ada sesuatu kepelikan. Halimatus Sa'diyah sebut. Lepas tu bila balik dia kata, sesampai di kampungku, aku tengok pokok-pokok waktu aku tinggal beberapa hari. Aku tengok kampung-kampungku, ya, pokok-pokok layu, nampak macam tak segar. Balik sesampai saja di kampung, dia tengok tanam-tanaman jadi segar. Pokok-pokok mula menghijau, keluar bunga. Nampak tengok tu semangat tuan-tuan. Satu, tiga lah. Yang keempat dia kata, bila aku tengok binatang-binatang ternakanku, semua ni pakat semangat binatang-binatang ni, kejar-mengejar, mengawan sana, mengawan sini. Rupa-rupanya dia kata, aku mengambil keberkatan, ya, dengan aku mengambil bayi yang bernama Muhammad ini. Tuan-tuan, ya, Nabi Muhammad bukan biasa-biasa. Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad sebagai kekasihnya, dan Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Nabi kita ni lah yang sebut kat kita apa? Ajar anak kamu kenal Nabi, cinta Nabi. Yang kedua, ajar anak kamu hubbu ahli baitih, cinta kepada ahli bait Nabi. Ya, saya pergi Yaman baru ni, pergi Tarim. Tarim ni tuan-tuan, masya-Allah, kata 1000 sejuta wali. Ya, ramai tuan-tuan. Ya, nabi-nabi banyak yang wafat dekat situ, meninggal kat situ, dibesarkan kat situ. Keturunan Nabi ramai lagi. Ya, ramai lagi keturunan Nabi. Keturunan kita ni keturunan Nabi belakalah, tapi nak sebutnya mereka ni silsilah mereka. Ya, silsilah mereka tu mereka boleh detect lagi, tahu silsilah mereka. Ya, sebab tu sana ulama-ulama ramai lagi yang datang daripada jalur Husain, ya, Hasan. Ya, sebab tu ulama-ulama Hadramaut banyak. Bila mereka hijrah pergi ke Indonesia, sebab tu di Indonesia pun ramai, ya, keturunan yang kita sebut Ahlul Bait ni. Mari ke Malaysia ni keturunan Said ni lah. Tapi Said ni pun hak yang berjenis lah. Hak jaga keturunan, hak jaga sunnah, hak tahu dia ni keturunan silsilah dia. Hak ni yang kita kena pegang. Adapun Said hak jenis kedara harta orang, ambil makan rasuah apa semua, tu semua tak boleh pakai juga. Ya, sebab nak bagi tahu kalau Said Abu Jahal tu pak saudara Nabi lagi. Tapi sebab tu ada orang dia kata apa? Ustaz doakan saya supaya saya mati kat Mekah. Kita kata, Abu Jahal mati kat Mekah. Ya tak ya juga dia kata. Ya. Lepas tu sebenarnya bukan persoalan mati kat mana. Cuma Madinah memang ada hadis yang Nabi sebut. Ya, siapa yang mati di Baqi', mati di Madinah, ke bumi di Baqi', Nabi bagi syafaat. Itu disebut dalam hadis. Tapi mati Mekah tuan-tuan, ya. Yalah, baiklah saya sebutnya, tapi nak sebut kalau kita baca sirah, Abu Jahal mati kat Mekah. Ya. Kita mati, kita tak tahu mati kat mana. Kita pun tak tahu. Tapi doalah untuk mati baik. Ya, doalah untuk mati baik. Sayyidina Umar diminta doa supaya dia mati di sisi, dikebumikan, dimaqamkan di sisi Nabi SAW. Orang Malaysia ada yang Allah muliakan, mati di Madinah,
dikebumikan di Baqi'. Ya, sahabat saya almarhum Ustaz Nur Azli Musa. Ya, masya-Allah. Ya, meninggal di Baqi'. Ya, Facebook pula balik. 2 tahun lepas saya hantar memorandum dengan dia, isu ICERT dekat Parlimen. Facebook balik, dihantar. Keluar balik gambar. Ya Allah, 2 tahun dah. Ya, teringat duduk dengan dia masa tu. Ya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Yang ketiga, Nabi suruh apa? Nabi suruh wa qiraatil Quran. 3 perkara tadi. Ajar anak kamu cinta Nabi, sayang Nabi. Ajar anak kamu kasih keturunan Nabi, Ahlul Bait. Yang ketiga, baca Quran. Sebab tu Quran ni tuan-tuan, Quran ni bila ditanya, ya Aisyah, wahai isteri Nabi Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Aisyah jawab pendek saja, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran itulah. Jadi tuan-tuan, Quran mukjizat yang sebesar yang ada bersama bagi Nabi, ada bersama dengan kita. Quran ada di rumah kita. Sebahagian ayat-ayat Quran, surah-surah ada dalam hati sanubari kita. Ya, so 3 perkara ni saya tinggalkan tuan-tuan. Ya, insya-Allah mudah-mudahan saya dan tuan-tuan, ya, kita buatlah sama-sama. Kita bukan orang yang terbaik tuan-tuan, tapi kita kena berusaha untuk jadi orang baik. Ya, kita kena berusaha. Berusahalah sehabis mungkin untuk Nabi nanti kenal kita, kita kenal Nabi, Nabi kenal kita. Allah tuan-tuan, kalau ditanya nanti dalam kubur diwajahkan Nabi, Nabi datang dijelmakan. Bila dia tanya, siapa lelaki ni? Ya, tak perasan lah. Aku tak perasan, kedai mamak tak nampak. Nak jawab macam tu tuan-tuan? Ya, tak perasan. Ya. Siapa lelaki ni? Kalau kita kenal, kita kata, inilah Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Ya, tuan-tuan, sebab tu, ya, saya sebut ni tuan-tuan supaya kita pergi ke arah untuk mengenal Nabi, mencintai Nabi, mengasihi Nabi dan keturunan kita. Kita kena pupuk supaya kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga majlis kita pada malam ni dirahmati dan diberkati oleh Allah. Semoga, ya, majlis kita menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan, akhir sekali, tuan-tuan kena doa ni. Yang dah pergi Mekah, pergi Madinah, alhamdulillah. Yang belum pergi, tuan-tuan kena doa, kalau boleh sebelum kita dijemput oleh Allah, pastikan kita sampai di Mekah, sempat pergi ziarah Nabi dekat Madinah. Nabi sebut, siapa-siapa yang ziarah aku waktu selepas mati aku, dia seperti ziarah aku masa hidupnya. Ya, masa hidup Nabi. Ya, sebab tu kena ziarah tuan-tuan. Doa pada Allah supaya kita diberi rezeki, ya, untuk kita pergi ke Mekah, ziarah Baitullah, dan juga pergi ke Madinah, ziarah Nabi kita yang jasadnya ada di sana. Ya, tuan-tuan, sekadar itulah yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada keberkatan pertemuan kita, ya, pada malam ni. Terima kasih atas undangan, sehingga kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pada malam ini, ya Allah, di dalam bulan Rabiul Awal, kami bertemu untuk membuktikan kecintaan dan kasih kami kepada Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kecintaan pada hati kami akan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah kecintaan pada hati kami, pada hati zuriat keturunan kami, ya Allah, akan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah kecintaan pada hati kami yang tidak pernah putus dan padam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kecintaan pada hati kami akan Makkah Al-Mukarramah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kecintaan pada hati kami akan Al-Quranul Karim, ya Allah. Permudahkanlah lisan kami untuk membaca Al-Quran, ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah zuriat keturunan kami zuriat yang soleh solehah, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, di antara kami, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa di antara kami, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa di antara kami, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami zuriat keturunan yang soleh solehah, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau uji kami dengan satu perkara yang kami tidak mampu hadapi, ya Allah. Wahai Allah, janganlah kau uji kami dengan satu perkara
perkara yang kami tidak mampu hadapi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh kehidupan kami untuk-Mu ya Allah. Jadikanlah apa yang kami miliki di atas muka bumi ini ya Allah sebagai jambatan untuk mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah dosa-dosa di antara kami, ampunlah dosa waris-waris kami yang telah pergi lebih awal daripada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, cinta dan sayangnya kami kepada Nabi kami ya Allah, kami mengadakan majlis pada malam ini ya Allah. Kami menyebut, kami membaca hadis-hadis Nabi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmati dan berkatilah hidup kami yang sementara ini ya Allah. Ya Allah, jika Kau ambil di antara kami, ambillah setelah Kau ampunkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami ya Allah, berkatilah pasangan hidup kami ya Allah, berkatilah rezeki yang Kau kurniakan kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.